Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali ke sekolah anak-anak cikgu daripada tingkatan 1. Jadi hari ini cikgu berpeluang untuk mengajar anak-anak semua di dalam subjek pendidikan seni visual tingkatan 1. Jadi hari ini cikgu nak memberi gambaran bahawa pendidikan seni visual adalah juga satu subjek yang penting di dalam kurikulum standard sekolah menengah sekarang ni, yang mana penilaian itu dimulakan secara pentaksiran sebagaimana anak-anak pelajar semasa berada di sekolah rendah dahulu. Jadi untuk makluman anak-anak semua, apabila kita belajar di dalam bidang pendidikan seni visual ini, kesinambungan dia adalah lebih kurang daripada anak-anak belajar di sekolah rendah. Cuma pengisian dia ditambah baik lagi dan penilaian yang cikgu akan laksanakan kepada anak-anak pelajar adalah dari segi pentaksiran. Jadi bila anak-anak pelajar merujuk kepada buku teks digital yang ada di dalam grup sekolah yang mana cikgu dah masuk di dalam grup Telegram tersebut, kita mula dengan pendidikan seni kita hari ini adalah bermula dengan bab 1 yang mana perkembangan seni visual di Malaysia ni memang sudah bermula di peringkat awal lagi. Jadi di bawah tajuk pendidikan seni visual tingkatan 1 ni dalam bab 1 adalah berkenaan dengan perkembangan seni visual di Malaysia yang mana anak-anak boleh merujuk kepada buku teks pendidikan seni visual ni sebagaimana cikgu tunjuk ni. Dan pengisian yang lebih detailnya ada di dalam bahagian buku teks digital di bawah tajuk pendidikan seni visual. Jadi anak-anak boleh buka di bawah tajuk tersebut dan melihat apakah kandungan sepenuhnya apabila kita membincangkan di dalam pembelajaran pendidikan seni visual tingkatan 1. Tajuk yang cikgu nak sampaikan adalah dalam bab 1 iaitu perkembangan seni visual di Malaysia. Jadi di dalam tajuk ini, perkara yang cikgu akan fokuskan adalah kepada 5 perkara, iaitu kita lihat kepada objektif di dalam pembelajaran PSV ini. Seterusnya kita tengok di dalam seni visual yang melibatkan tajuk bab 1 ni. Yang pertama kita perlu tahu apakah seni halus, seterusnya kepada seni reka dan yang ketiga adalah kepada seni kraft. Dan satu lagi perlu anak-anak laksanakan adalah tugasan melibatkan tajuk bab 1 ini. Jadi untuk seterusnya, objektif di dalam pendidikan seni bab 1 ni antaranya ialah anak-anak pelajar perlu memahami perkembangan seni visual di Malaysia. Seterusnya, anak-anak pelajar juga perlu mengeksplorasi maklumat daripada sumber bagi mengukuhkan kefahaman terhadap perkembangan seni visual di Malaysia kita. Seterusnya ialah anak-anak pelajar nanti setelah mempelajari tajuk perkembangan seni ini boleh menzahirkan idea ataupun konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi di dalam penjanaan tugasan. Yang mana nanti bila anak-anak pelajar melihat tugasan yang cikgu beri tersebut, anak-anak akan menggunakan apa sahaja sumber yang boleh anak-anak terokai supaya terhasilnya tugasan yang cikgu berikan di akhir tajuk bab 1 ini. Dan satu lagi ialah anak-anak pelajar boleh menghayati apakah karya seni yang kita perlu tahu apabila kita mempelajari di dalam bidang pendidikan seni visual tingkatan 1. Okey, sekarang ni kita lihat kepada tajuk-tajuk kecil dia, iaitu yang pertama adalah seni halus. Jadi apabila kita lihat kepada seni halus di sini, ia melibatkan kepada 4 perkara yang utama di dalam seni halus ni, yang mana nanti anak-anak diberi penerangan berkenaan apa itu sejarah dan perkembangan di dalam seni halus, siapakah tokoh dan apakah karya yang dihasilkan melalui seni halus, dan apakah pertubuhan ataupun persatuan yang terlibat di dalam menjayakan pergerakan seni halus dan juga institusi yang terlibat di dalam seni halus. Jadi nanti kita akan lihat satu persatu dan anak-anak juga boleh merujuk kepada buku teks digital yang cikgu lampirkan di dalam grup kelas masing-masing. Jadi sekarang kita lihat perkembangan dari segi seni halus, yang mana kalau dilihat sejarah perkembangan
pendidikan seni visual di sini, ia telah bermula pada tahun 1920 yang mana tertubuhnya Penang Impressionist Society yang mana telah dipelopori oleh Lim Cheng Kung yang menjadikan penaja Penang Impressionist Society ini. Seterusnya Abdullah Arif sebagai guru seni lukis di dalam Penang Impressionist Society tersebut. Dan pada tahun 1930 terdapat 12 pelukis rintis Pulau Pinang yang menghasilkan seni halus dalam bentuk karya cat air. Dan antaranya yang paling popular adalah Yong Mun Seng dan Abdullah Arif. Pada tahun 1950 pula wujudnya grup yang dinamakan Wednesday Art Group yang menghasilkan karya catatan naturalism. Jadi yang tokoh utama di situ adalah Chua Tian Teng, Khalid Ibrahim, dan perkembangan seni visual ini terus berkembang selepas kemerdekaan yang mana Angkatan Pelukis Malaysia dan Persatuan Pelukis Malaysia telah mewujudkan catatan impresionism abstrak seni barat. Dan antara tokoh yang popular selepas kemerdekaan adalah Jo Lee Koh dan Ibrahim Hussein. Seterusnya kita lihat siapakah tokoh-tokoh dan karya dalam seni halus yang popular dalam perkembangan pendidikan seni visual ini. Antaranya dalam seni halus ini kita fokus kepada 3 bidang utama iaitu lukisan dan catatan. Yang mana tokoh utama di situ yang menghasilkan karya lukisan dan catatan adalah antaranya Abdullah Arif, Yong Mun Seng, Muhammad Hussein Enas, Ibrahim Hussein, Zulkifli Buyung, Chua Tian Teng, Syed Ahmad Kamal dan Abdullah Latif Muhyiddin. Bagi seni halus karya cat arca pula, tokoh-tokoh yang utama di situ adalah Anthony Lau, Zakaria Awang, Ramlah Abdullah, Raja Syahriman, Raja Azidin, seterusnya Mak Anwar Ismail, Zulkifli Yusof dan Rosli Zakaria. Manakala bagi karya cetakan pula yang jadi popular tokohnya adalah Lon Tian Shih, Ahmad Khalid Yusof, Chu Tembeng, Ismail Zain, Poniri Amin, Lee Jofor, Juhairi Said dan Si No. Jadi tokoh-tokoh ini penting untuk pengetahuan anak-anak semua kerana kita mengetahui daripada tokoh-tokoh inilah terhasilnya perkembangan yang mana anak-anak pelajar sekarang belajar di dalam tajuk pendidikan seni visual sekarang. Jadi seterusnya kita lihat apakah pertubuhan dan persatuan yang terlibat di dalam perkembangan seni visual di Malaysia ini. Jadi pertubuhan dan persatuan ini cikgu pecahkan kepada 2 grup yang utama iaitu sebelum kemerdekaan dan satu lagi selepas kemerdekaan. Jadi sebelum kemerdekaan antara yang paling utama yang berlaku pertubuhan itu antaranya adalah Penang Impressionist Society dan satu lagi adalah grup Wednesday Art Group. Dan selepas kemerdekaan, pertubuhan yang wujud adalah antaranya ialah Angkatan Pelukis Malaysia dan Persatuan Pelukis Malaysia. Jadi ini adalah untuk makluman kepada anak-anak pelajar lah, yang mana perkembangan seni visual di Malaysia ni bukannya tertubuhnya dengan saja-saja tersendiri. Jadi ini adalah pertubuhannya. Dan seterusnya di dalam seni halus satu lagi fokus yang kita utamakan adalah institusi seni yang diwujudkan melalui perkembangan seni visual ini. Antaranya bermula pada tahun 1922 ni tertubuhnya institusi Sultan Idris Training yang mana pada matlamat utama penumbuhan ini adalah untuk melatih guru Melayu dan fokus utama kepada bidang ini adalah untuk melaksanakan seni lukis, pertukangan tangan, anyaman dan kerja kayu. Seterusnya beralih pada tahun 1960, institusi yang menggerakkan lagi perkembangan seni visual ni adalah Specialist Teachers Training Institute. Yang mana tujuan matlamat utama institusi ini ditubuhkan adalah untuk melatih guru dalam mata pelajaran seni
yang mana kursus yang diadakan fokus kepada sejarah dan apresiasi seni, idea moden dan rekaan kreatif. Seterusnya, pada tahun 1967, tertubuhnya institusi yang mana UiTM sendiri telah mengadakan kursus pengajian seni halus, seni reka grafik dan perindustrian kepada pelatih-pelatih UiTM tersebut. Dan seterusnya, pada tahun 1972, USM telah mengadakan kursus pengajian seni halus yang melibatkan dari segi karya catatan, seni reka grafik, foto dan cetakan. Dan seterusnya, institusi seni swasta pula ditubuhkan bagi membantu seni visual dan pendidikan, yang mana contoh antara institusi swasta yang tertubuh ialah KL Institute of Graphic, Lim Kok Wing University of Creative Technology, yang mana sekarang kita boleh dengar, kita lihat ada universiti swasta iaitu Universiti Lim Kok Wing, yang mana pengasas utama dia adalah daripada penubuhan institusi seni tersebut. Seterusnya kita pergi kepada bidang perkembangan seni visual di Malaysia dalam seni reka. Jadi dalam seni reka juga kita melibatkan 4 topik utama yang perlu anak-anak pelajar memahaminya. Yang pertama, kita lihat dari segi perkembangan sejarah. Seterusnya, tokoh dan karya yang diusahakan dan pertubuhan dan persatuan yang terlibat di dalam seni karya tadi, serta institusi-institusi seni yang terhasil daripada seni yang kita akan bincangkan sekarang. Jadi antaranya ialah kita lihat dulu kepada sejarah dan perkembangan. Jadi apabila kita lihat sejarah dan perkembangan dalam seni reka ini, ia melibatkan dari segi komunikasi visual, kemudian melibatkan reka bentuk dan teknologi, seterusnya adalah reka bentuk persekitaran, dan sejarahnya adalah melibatkan kursus formal yang diadakan di pihak universiti awam dan universiti swasta yang fokusnya kepada 2D dan 3D, yang mana tertubuhnya Majlis Reka Bentuk Malaysia dan Majlis Inovasi Negara di dalam menggerakkan seni reka yang ada di dalam negara kita. Seterusnya kita lihat siapakah tokoh dan apakah karya yang dihasilkan melalui seni reka ini. Jadi dalam seni reka ini, di dalam perkembangan sejarah, pada peringkat awal kita melibatkan 6 jenis seni reka, yang mana seni reka yang pertama adalah reka bentuk teknologi, dan tokoh yang terlibat di dalam reka bentuk teknologi adalah Zulkifli Harun. Seterusnya adalah di bawah seni reka grafik, tokoh utamanya adalah Haji Hashim Hassan. Seni reka bentuk fashion pula yang dipopularkan oleh Jimmy Choo. Seni reka animasi dipopularkan oleh Hassan Abdul Muttalib. Manakala seni reka bentuk teknologi kreatif dipelopori oleh Lim Kok Wing. Dan satu lagi adalah seni reka komunikasi visual yang dipopularkan oleh Ahmad Haji Zainuddin. Seterusnya kita lihat kepada pertubuhan yang wujud di dalam perkembangan seni reka tadi. Jadi antaranya pertubuhan yang ada di dalam perkembangan seni reka di Malaysia adalah terbentuknya Majlis Reka Bentuk Malaysia. Dan Majlis Reka Bentuk ini ditubuhkan pada tahun 1993 di bawah pengawasan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bagi membuka masa depan inovasi dan reka bentuk di negara kita Malaysia. Dan satu lagi, di dalam perkembangan seni reka ini, tubuhnya Majlis Inovasi Negara yang mana ia ditubuhkan pada tahun 2007 di bawah pengawasan Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi, yang mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melaksanakan agenda inovasi negara yang lebih mantap. Sehinggalah sekarang kita nampak pelbagai inovasi yang telah dilaksanakan untuk memberi impak kemajuan dalam negara kita.
Yang ketiga, perkara yang kita akan sentuh di bawah seni reka adalah anak-anak pelajar juga perlu mengetahui apakah institusi seni yang ditubuhkan untuk menggiat aktifkan di bawah seni reka. Jadi antaranya adalah dipelopori oleh UiTM. Kalau dulu kita sebut ITM, yang mana UiTM ini merupakan suatu universiti awam dalam negara kita, dan pada peringkat tahun 1967, fokus utama yang menjayakan seni reka adalah di bawah Jabatan Seni Lukis dan Seni Reka. Seterusnya, dipelopori seni reka ini melalui Universiti Malaysia Sarawak, khususnya Universiti Malaysia Kelantan, UPM, UTO dan UMS, dan juga IPTS yang lain seperti Centre for Advanced Design, Malaysian Institute of Art and Lim Kok Wing University of Creative Technology. Jadi perkembangan ini bukan kata saja-saja, tetapi ia telah diperkembangkan oleh institusi seni yang cikgu sebutkan ini. Jadi seterusnya kita pergi kepada seni yang terlibat di bawah perkembangan seni Malaysia ni adalah seni kraft. Jadi bila kita bincangkan seni kraft, dia juga sama di bawah seni halus dan seni reka tadi, iaitu perkara yang perlu kita bincangkan adalah dari segi sejarah dan perkembangan seni kraft tersebut, bidang yang dipelopori, siapakah ahli guru dan produk yang dihasilkan melalui seni kraft tadi, serta pertubuhan dan persatuan yang diwujudkan untuk menjayakan pertubuhan ini bagi menjayakan seni kraft yang anak-anak belajar untuk tajuk-tajuk yang seterusnya nanti. Jadi antara sejarah perkembangan seni kraft ini bermula pada sebelum tahun 1900 lagi, iaitu bermula tahun 1780, yang mana pada masyarakat kita Melayu dulu seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang telah membudayakan seni kraft ini. Apakah contoh-contoh hasil karya-karya masyarakat Melayu tersebut? Antaranya ialah unsur-unsur yang memberikan impak kebudayaan negara kita, seperti dalam bentuk hiasan, yang mana hiasan-hiasan ini dijelmakan di dalam mereka bentuk sarung keris, membina perahu payang, menghasilkan waw dan gasing. Dan bagi imigrasi luar seperti kaum pendatang dalam negara kita seperti kaum Cina dan India, wujudnya asimilisasi budaya yang mana digambarkan melalui ukiran kayu, sulaman serta barang kemas. Maknanya tajuk yang mendatang ini kita akan lebih memberi penekanan kepada apakah itu seni kraft yang sepatutnya anak-anak pelajar mengetahuinya dengan lebih mendalam. Jadi kita lihat kepada apakah bidang dalam seni kraft di sini. Jadi seni kraft yang difokuskan bidangnya dibahagikan kepada dua, iaitu dalam bidang tradisional serta bidang moden. Jadi kalau bidang tradisional ni, anak-anak pelajar boleh melihat bentuk-bentuk seni kraft ini apabila diadakan peristiwa-peristiwa ataupun program-program yang melibatkan tradisional Melayu kita ataupun asimilisasi kaum-kaum mendatang yang menampak dalam negara kita. Antaranya ialah menghasilkan tekatan, batik, tembika, ukiran kayu, tenunan dan anyaman. Dan bagi seni kraft moden pula, anak-anak pelajar nanti akan belajar tajuk yang seterusnya nanti, sama ada dari segi bentuk jalinan dan sebagainya. Kita boleh memahami apa dia quilling, seni kertas, kraft sabun, kraft manik, kraft lilin, kraft tali dan sebagainya yang berkaitan dengan tahap penguasaan anak-anak pelajar di bawah pendidikan seni visual tingkatan 1 ini. Jadi yang keempat, kita lihat siapakah tokoh ataupun ahli guru dan apakah produk yang dihasilkan oleh mereka.
Jadi antaranya kalau kita lihat adik guru Yusof Haji Abdullah, Haji Yusof popular dari segi penghasilan seni kraft batik. Kalau Zamari atau Zamri Panda, adik guru produk yang dihasilkan adalah tembika. Haji Abdul Rahman Long dari segi ukiran kayu. Nurhaiza Nordin menghasilkan juga ukiran kayu. Hajah Habibah Zikri, tokoh utama dari segi penghasilan tenunan kain. Juga Hajah Natifah, tenunan. Aminah Haji Ahmad, anyaman. Ishak Kasim, anyaman. Hajah Azizah Muhammad Yusof, tekatan. Dan Ainati Shah Biladin, tekatan. Seterusnya, kita lihat kepada pertubuhan dan persatuan yang terlibat di dalam seni reka kraft tadi. Jadi antaranya yang biasa kita dengar adalah Perbadanan Kemajuan Kraftan Malaysia, yang mana peranan utamanya adalah memelihara dan melindungi warisan kraft negara kita sebagai satu industri yang berdaya maju dan mantap dalam pasaran tempatan dan antarabangsa. Dan satu lagi institusi yang terlibat di dalam pertubuhan persatuan ini adalah Institut Kraft Negara, iaitu IKN, yang mana Institut Kraft Negara ini bertanggungjawab melahirkan modal insan yang berkemahiran, berilmu pengetahuan, menguasai teknologi dan peka terhadap warisan kraft. Jadi, kalau kita lihat sini, pentingnya pertubuhan ini bagi meneruskan warisan seni kraft kita, menjadikan suatu budaya yang menjadikan imej negara kita yang penuh mempunyai seni-seni di dalam hasil karya negara kita. Okey. Jadi daripada tadi bila kita bincang sejarah seni di Malaysia ini, antara fokus utama anak-anak pelajar perlu fahami ialah melalui tajuk ini, tajuk bab 1, anak-anak cuma memahami bagaimana perkembangan seni yang berada di Malaysia ini yang melibatkan kepada 3 perkara yang utama, iaitu dari segi seni halus, seni reka dan seni kraft. Jadi apabila anak-anak pelajar memahami dari segi perkembangan sejarah dalam bidang seni yang cikgu nyatakan tadi, cikgu harap anak-anak boleh memahami konsepnya dan cikgu nak selepas daripada anak-anak melihat tayangan video yang cikgu paparkan ini, anak-anak perlu melaksanakan tugasan yang mana tugasan ini anak-anak perlu laksanakan kerana cikgu akan nilai apa hasil kerja anak-anak buat melalui pentaksiran. Yang mana apabila anak-anak pelajar memahami di bawah KSSM, iaitu Kurikulum Standard Sekolah Menengah, penilaian pengukuran anak-anak adalah cikgu nilai hasil daripada kerja buat anak-anak di dalam pembelajaran yang cikgu maklumkan tadi. Jika anak-anak masih ingat di sekolah rendah dahulu, anak-anak disebut sebagai KSSR, iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah, yang mana hasil penilaian seni juga cikgu-cikgu di sekolah rendah tersebut memberikan tahap penguasaan yang anak-anak pelajari di bawah setiap topik yang dipelajari. Jadi begitu juga bila anak-anak pelajar berada di sekolah menengah juga, setiap topik yang cikgu akan ajar nanti, baik topik bab 2, 3 dan seterusnya, selesai salah satu tajuk, anak-anak pelajar perlu hasilkan satu projek. Jadi bagi bab 1, projek yang perlu anak-anak hasilkan hanyalah melaksanakan folio berasaskan kepada perkembangan seni visual di Malaysia berdasarkan tokoh dan karya bagi seni halus, seni reka dan seni kraft. Jadi bagaimana cara anak-anak pelajar untuk hasilkan tokoh folio ini? Jadi anak-anak menghasilkan folio ini dengan cara merujuk kepada buku digital yang anak-anak lihat dalam grup ini.
maka anak-anak kembangkan seperti mana anak-anak buat folio semasa berada di sekolah rendah dulu. Hasilkan mengikut topik. Maknanya dari segi contoh cikgu maklumkan di sini, kalau seni halus dari segi sejarah dan perkembangannya siapa. Kemudian kalau dari segi tokoh dan karya, siapa yang terlibat, apa karyanya. Dan kalau dari segi persatuan dan institusi, nyatakan. Maknanya anak-anak, bila cikgu kata sebut folio, anak-anak perlu sertakan gambar. Dan kalau dari segi tokoh, siapa gambar tokoh tersebut dan hasilkan menjadikan satu bentuk buku folio dan hantar kepada cikgu. Jadi dari semasa ke semasa cikgu akan lihat hasil yang anak-anak buat dan cikgu akan berikan tahap penguasaan untuk anak-anak dan cikgu akan rekod hasil pembelajaran tersebut yang anak-anak hasilkan di dalam template pembelajaran individu anak-anak pelajar semua. Jadi cikgu harap anak-anak semua memahami apakah sejarah dan apresiasi seni visual di dalam perkembangan seni visual di Malaysia ini, dan semua mata pelajaran itu adalah penting. Jadi jangan lupa untuk terus belajar di dalam mana-mana subjek yang anak-anak akan belajar bermula hari ini dan seterusnya. Jadi untuk itu, terima kasih kepada semua anak-anak pelajar kerana mendengar apa yang cikgu bimbing untuk hari ini di bawah tajuk Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 dalam bab 1 bertajuk Perkembangan Seni Visual di Malaysia. Jadi akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Teruskan anak-anak belajar. Okey.